Salam sejahtera, anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awal ni. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Statistik kes jenayah secara umumnya menurun tahun lepas. Penurunan melibatkan jenayah kekerasan dan jenayah harta benda. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, penurunan ini antaranya disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun terdapat peningkatan terhadap aduan kes jenayah cyber yang meningkat 99.5% kepada 20,805 berbanding 10,426 pada 2019. Antara aduan yang diterima adalah elemen lucah, palsu, jelik, sumbang dan juga mengancam. Untuk mengulas lanjut bersama di talian ketika ini, Aaron Ikram Mokhtar, Ketua Unit Komunikasi dan Tarbiyah Cyber MRM Malaysia. Assalamualaikum, Aaron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aaron. Pada pendapat Aaron, apa punca berlaku jenayah cyber ini? Adakah kerana kurangnya literasi keselamatan digital? Kekurangan literasi digital adalah faktor yang besar dan penting, tetapi ia bukan penyebab tunggal. Jadi kita tengok di sini apa yang berlaku ialah dengan berlakunya pandemik, banyak individu, organisasi, agensi kerajaan mengalihkan aktiviti-aktiviti harian mereka ke alam cyber. Jadi ada institusi yang sedia dan telah merancang untuk perubahan daripada dunia nyata ke alam maya. Tetapi kebanyakan individu, organisasi dan agensi kerajaan mungkin tidak 100% sedia. Jadi dalam tak sedia 100% tu, banyak benda yang terlepas pandang atau tak sedar akan menjadi isu utama. Jadi contohnya start kegunaan aplikasi video conferencing yang paling sesuai untuk keperluan. Tarbiat dan adab berinteraksi di video conferencing punya call. Kita tengok masa permulaan pandemik awal 2020 tu banyak kes yang berlaku, kelakuan mungkin yang tidak senonoh atau tak sesuai, yang pengguna tu tak sedar webcam dia tengah rakam. Jadi kebanyakan isu ni ada yang memang ada motif niat jahat, tapi ada juga banyak isu yang timbul kerana kecuaian atau ignorance orang. Dan Aaron, bagaimana pengguna boleh melindungi diri mereka dan mencegah daripada menjadi mangsa jenayah cyber ini, Aaron? Okey, yang pertama, kalau kita nak cari ubat, kita kena tahu atau faham dia punya penyakit. Jadi langkah pertama adalah memahami dan mengenali ancaman-ancaman yang wujud di alam maya. Ini boleh dilakukan dengan secara peribadi kalau kita Google search ancaman-ancaman 2020 atau jenayah cyber paling top 2020 dan sebagainya kalau kita sendiri nak search. Cara kedua adalah merujuk kepada sumber-sumber yang diiktiraf, yang rasmi, contohnya seperti SKMM, Cyber Security Malaysia, MKN. Banyak agensi kerajaan telah mengeluarkan dokumen PDF atau microsite berkenaan dengan cara melindungi keselamatan cyber sebagai individu dan organisasi. Bila kita dah lebih memahami ancaman yang ada, sekarang ni kita kena ambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita. Jadi ada setengah langkah tu senang. Macam contohnya kita nak tukar password atau kita nak pastikan password kita tak sama daripada satu aplikasi ke satu aplikasi yang lain. Tetapi langkah-langkah nak ingat password yang banyak atau nak ingat password yang rumit mengikut best practices dan sebagainya, ini akan mengambil masa. Jadi boleh dilakukan, tapi again, practice makes perfect. Dan Aaron, berdasarkan statistik ini, apakah tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh rakyat Malaysia dalam memastikan penggunaan dalam talian ini lebih selamat? Okey, kalau kita tengok statistik yang saudara sharekan tadi, kes jenayah paling tinggi adalah penipuan atau fraud. Dan semasa pandemik ni kita nampak banyak jenis fraud yang telah berlaku, seperti fraud penipuan bantuan, penipuan pack bantuan, penipuan mencari kerja, penipuan bantuan keuangan dan sebagainya. Sebab apabila seseorang itu atau organisasi itu terdesak, desperate kan, income dah terancam, mungkin kehilangan pekerjaan, bila kita tengah stres, terdesak, kita lebih senang ditipu dan dipengaruhi secara negatif oleh
entiti-entiti tertentu. Jadi penjenayah ni mengambil kesempatan. Sebab tu kalau kita tengok, kadang-kadang bila kes contohnya penipuan kredit kad dan online banking banyak berlaku sebulan atau beberapa minggu sebelum perayaan besar. Sebab orang banyak perbelanjaan, nak buat open house, nak kasih ampau dan sebagainya. Jadi bila kita dapat panggilan, oh Encik punya akaun ada masalah, kita lebih macam panik sebab alamak, raya dah minggu depan. Kalau saya tak settle benda ni kan jadi masalah. Jadi we are easily manipulated. Jadi fahami keadaan dan situasi anda. Jangan terpedaya atau terikut-ikut dengan nafsu, dan kerana terdesak tak mengambil langkah-langkah berhati-hati. Satu contoh paling senang. Kalau sebuah agensi kerajaan menelefon anda atau sebuah organisasi keuangan menelefon anda, cakap kat dia, terima kasih, saya akan telefon line utama. Jadi kalau kat kredit kad kita atau debit kad kita, kat belakang tu ada talian bantuan, telefon nombor tu. Kan? Kalau polis telefon, Encik terlibat dalam langgar lari. Okey, terima kasih, saya akan telefon balai polis terdekat saya. Sebab sekarang ni senang sangat orang nak tipu nombor yang keluar kat handphone kita. Jadi ini adalah satu contoh tabiat yang insya-Allah dapat mempertingkatkan keselamatan kita. Dapat panggilan, tak pasti daripada siapa, terima kasih, saya akan hubungi nombor talian rasmi. Baik Ren, kalau kita lihat jenayah cyber ini turut memerlukan orang ramai menggunakan kata laluan yang lebih selamat. Jadi bagaimana nak memberi peringatan berkenaan penggunaan password yang lebih selamat ini, Ren? Oh, ini boleh buat khusus setengah jam kalau nak bincang pasal password je. Okey, secara ringkas ni password ni macam berus gigi. Jadi apa yang saya maksudkan di sini, berus gigi sama dengan password, jangan dikongsi dengan orang lain. Okey, kena simpan tempat yang selamat. Dan ketiga, kena tukar setiap beberapa bulan. Kalau ikut nasihat pakar keselamatan cyber, dia cakap sebaik-baiknya setiap 3 bulan, selewat-lewatnya setiap 6 bulan tukar password. Dan kalau boleh password ni, jangan kita guna password yang sama untuk website-website yang berbeza. Sebab kita takut, contohnya, insya-Allah sebuah bank punya website selamat, Facebook selamat, Gmail, Google selamat, YouTube selamat. Tetapi mungkin website kedai jual kasut, bundle, dia punya password atau dia punya keselamatan tak kukuh. Jadi penjenayah dia akan hack dan sasar website-website yang tak mempunyai bajet besar untuk dia punya keselamatan cyber. Dan kerana kami menggunakan password yang sama dekat bank, sama dengan kedai bundle punya website, jadi password yang sama akan digunakan untuk memasuki akaun yang lebih kritikal buat kita. Jadi jangan share password dekat website-website yang berbeza. Dan akhir sekali, tip paling senang kalau nak ingat, sebab kita kesuntukan masa. Antara nasihat password paling bagus adalah gabungan 3 perkataan yang tidak ada hubung kait. Jadi contohnya kalau nak buat password, durian, gajah, kereta. Kerana ia merupakan gabungan 3 ayat yang berbeza yang tidak ada hubung kait, ia menjadikan password kita panjang. Lagi panjang password, lagi bagus. Jadi ini adalah satu tip yang insya-Allah mungkin akan membantu. Tapi janganlah betul-betul ikut yang durian, gajah dengan kereta kan berlambak orang guna password tu. Tapi ini adalah contoh gabungan 3 perkataan yang tidak ada hubung kait adalah satu password yang memanfaatkan. Baik Ren, antara golongan yang berisiko adalah warga emas dan juga kanak-kanak. Jadi mungkin tips dan juga nasihat kepada mereka ini supaya mereka dapat meningkatkan lagi dari segi tahap keselamatan cyber mereka, Ren. Okey, untuk anak-anak kita, ibu bapa perlu memainkan peranan yang besar. Jadi daripada perspektif ibu bapa kena proaktif mendidik, menjaga dan memberi tauladan kepada anak-anak masing-masing melalui nasihat, melalui contoh, melalui okey nampak ni ada keluar kes macam ni, menjelaskan situasi. Dan jangan hanya boleh tak boleh. Bila kita cakap no, kadang-kadang anak kita lagi dia nak try. Jadi kita kena explain kenapa no. Okey. Daripada segi anak-anak kita pula, adik-adik semua, adik kalau rasa ada berlaku sesuatu yang membuat adik tidak selesa, mungkin soalan-soalan yang tidak sesuai. Kalau ada orang minta maklumat peribadi, kalau chat dengan orang dan dia cakap benda yang tak elok, insya-Allah adik pergi minta tolong mak bapak. Asalkan rasa selesa, rasa macam ini macam tak betul je,
automatically pergi kat mak bapa atau abang kakak, minta tolong, minta nasihat. Dan ibu bapa ini mungkin mencabar, tapi kalau anak kita mengalami kesukaran di alam cyber atau buat salah di alam cyber, jangan kita cepat marah. Sebab kalau kita cepat marah, anak tu dia dah segan nak mengadu atau nak minta tolong kita sebab dia dah takut kena marah. Jadi bagi warga tua pula, nasihat saya ialah sama macam dia terbalik pula. Dia kena tanya anak dia. Kalau rasa benda tu mencurigakan, tiba-tiba menang wang beribu-ribu tapi tak pernah menyertai apa-apa pertandingan dan sebagainya, pergi kepada anak-anak atau cucu-cucu yang terror cyber untuk mungkin dapatkan nasihat atau nak cek maklumat yang dapat tu betul atau tidak. Baik, terima kasih kepada Aaron Ikram Mokhtar, Ketua Unit Komunikasi dan Tarbiyah Cyber MRM Malaysia atas kupasan itu.